6 साल की बच्ची से प्यार Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru-baru ini, umat Islam seluruh dunia telah dikejutkan dengan sebuah isu penghinaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama Islam. Isu ini timbul apabila seorang ahli politik yang bernama Nupur Sharma daripada sebuah parti politik utama di India, parti politik Bharatiya Janata Party atau lebih dikenal sebagai BJP, telah menjentik sensitiviti umat Islam dengan menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama Islam. Perkara ini bukan sahaja telah menimbulkan kemarahan umat Islam di India sahaja, namun telah mendapat perhatian global apabila telah tersebar luas melalui ruangan media sosial. Kesan daripada isu tersebut, kita juga dapat melihat bahawa negara India menerima impak buruknya daripada segi ekonomi dan diplomasi. Hal ini berikutan daripada respon segera daripada negara-negara Islam yang mula memboikot negara India. Akibat daripada penerimaan komen negatif dan kecaman hebat yang berterusan, akhirnya Nupur Sharma telah pun dikeluarkan ataupun dipecat daripada parti BJP sendiri. Baiklah sidang pendengar sekalian, dalam memahami sesuatu isu, perlunya kita melihat semula kepada akar permasalahan tersebut dahulu. Konflik yang berlaku dan isu yang melibatkan umat Islam dan Islam di negara India bukanlah baru berlaku setahun dua, namun telah berlaku sejak sekian yang lama. Berdasarkan cacatan sejarah, Islam pernah memerintah negara India pada suatu ketika dahulu, namun kuasa itu telah pun dirampas oleh British. Lalu di bawah kepimpinan tokoh India yang terkenal iaitu Mahatma Gandhi berserta bantuan Indian National Congress and INC, India telah pun mendapatkan ataupun menuntut kemerdekaan kepada British. Maka di sinilah permulaan perselisihan besar antara Islam dan bukan Islam di negara India dalam penubuhan negara mereka. Sepanjang sejarah ini, berlaku konflik besar dan konflik kecil yang melibatkan Islam dan bukan Islam dalam menentukan hak negara dan sejarah mereka. Baiklah, itu adalah serba sedikit sejarah mengenai konflik yang berlaku di India. Kita kembali kepada isu yang berlaku di dalam politik sudah menjadi lumrah untuk menjatuhkan musuh mereka. Jadi, parti politik BJP telah menetapkan modus operandi mereka untuk melakukan apa sahaja dalam menarik sokongan daripada ramai yang bukan Islam di India. Jadi mereka mulalah untuk merendah-rendahkan Islam dan menakut-nakutkan Islam di mata rakyat mereka. Perkara ini boleh dikategorikan sebagai agenda Islamofobia yang berlaku di negara India. Ibarat selsema dan batuk yang tidak dirawat boleh membawa kepada demam dan sakit kepala yang teramat. Begitulah boleh kita gambarkan apa yang berlaku di dalam negara India pada hari ini. Ini adalah akibat daripada simptom Islamofobia yang tidak dirawat terlebih dahulu, yang tidak dihiraukan dan diabaikan, yang mana mengakibatkan barah yang lebih berat dan sukar untuk diubati pada masa kini. Antara kesan buruk Islamofobia di India adalah yang pertama, berlaku penindasan terhadap umat Islam yang semakin meruncing. Yang kedua, masjid-masjid dirobohkan. Yang ketiga, masyarakat berpecah belah. Dan yang terakhir, dapat mengeruhkan hubungan antara negara India dan negara-negara Muslim yang lain. Sebagai kesimpulannya, kita sebagai umat Islam perlulah mengambil iktibar daripada apa yang berlaku di negara India pada hari ini, di mana konsep perpaduan tidak dipupuk, malah makin dihasut pula untuk saling merendah-rendahkan dan membenci antara satu sama lain. Lebih-lebih lagi dalam isu agama. Isu agama adalah satu perkara yang sangat sensitif dan tidak boleh dimainkan dalam sebuah candaan ataupun kritikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berpesan kepada hamba-hambanya agar menjauhi amalan menghina dan mencerca kepercayaan agama lain. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-An'am ayat yang ke-108 mafhumnya. Dan janganlah kamu mencerca benda-benda yang mereka sembah selain daripada Allah, kerana kelak mereka akan mencerca Allah secara melampaui batas dengan ketiadaan pengetahuan. Baiklah sidang pendengar sekalian, akhirul kalam, yang baik dan buruk datang daripada Allah. Yang baik kembali kepada Allah, yang buruk disandarkan kepada saya. Maaf anda saya ada tersalah kata ataupun terkasar bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.